Dia tidak boleh kata macam faham lah kan. Balik kerja tu berhentilah tepi bazar Ramadan balik beli. Bukan macam tak boleh expect macam tu dah. Isteri pun, suami pun faham lah, awak duduk balik rumah dulu, masak lah. Tak ada dia kena ni. Saya itu saya nak ni, ini sangat-sangat bahaya. Awak tu faham je lah. Awak tu itu adalah satu ungkapan ataupun yang jadi lagi berat dalam isu krisis rumah tangga di bulan Ramadan. Awak tu faham lah. Tak boleh ada. Tak boleh ada awak tu faham. Kita kena jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Borak-Borak Rumah Tangga. Podcast di mana kami akan mengupas isu rumah tangga dari perspektif Islam dan teknik moden perhubungan. Khas untuk siapa yang sedang mengalami isu rumah tangga dan juga keluarga mereka atau kawan di sekitar mereka. Ramadan untuk pasangan dalam kehidupan rumah tangga bahagia memanglah merupakan bulan yang penuh dengan kemeriahan. Tapi berbeza bagaimana pula dengan apabila rumah tangga berada dalam pergolakan, krisis atau lebih kemuncaknya diambang perceraian. Ini ialah episod kedua dalam siri khas Ramadan yang akan insya-Allah bermisikan untuk membantu pasangan yang mungkin tengah struggle, serabut ataupun anxiety nak menyambut Ramadan dalam situasi yang saya yakin dan saya baru diyakinkan bahawa memang berbeza dengan Ramadan pasangan biasa. Dalam episod ini kita akan menyambung perbincangan kita lanjutan pada episod yang sebelum pada ni, setelah kita bincang persediaan mental, mengubah mindsetting, dan episod kali ini lebih kepada teknik, strategi, tindakan yang boleh dilakukan untuk kita mengurus kedatangan ataupun hari-hari Ramadan ini. Jadi bersama saya Luqman Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya dijemputlah oleh Tuan Zafrul Nordin, pengasas My Sakinah. Baik, kalau kita bersedia, jom kita mulakan. Jom. Zaf, ni dah hari ke berapa dah kita Ramadan ni? Walaupun kita buat rakaman, kita berlakon je lah. Masih lagi bertahan dengan Ramadan? Saya memang minta untuk merakamkan episod ni sebelum Ramadan sebab kita rancang nak release ni hari pertama kan. Saya setiap tahun sebenarnya Ramadan untuk saya agak sukar. Saya memang migraine teruk betul. 2-3 hari ada, saya rasa mungkin hari pertama saya ambil cuti selalunya. Memang macam tu Memang macam tu. Saya sebab migraine juga. Saya rasa sebab saya suka minum kopi banyak kan. Minum kopi, minum teh. Lepas tu Ramadan ni saya amalkan zero caffeine. Saya macam detox lah. So saya beranggapan macam ada caffeine withdrawal lah bulan Ramadan ni kan. Jadi tu yang saya minta kita rekod awal sikit sebelum hari pertama kan. Tapi insyaAllah sekarang okey. Tapi kita tengok Ramadan ni macam mana. Baik, mana kalau kita makan kurma ni, jangan kata mungkin kita rekod sebelum Ramadan. Baik. Okay, Zaf, kita sambung semula. Zaf masih lagi berhutang dengan saya secara utamanya. Daripada episod yang lepas sebut tadi masjid hunting, dia berkaitan dengan persediaan ataupun pengurusan Ramadan tu, dari sahur sampailah berbuka kan, khas bagi situasi ataupun bagi pasangan yang sedang teruji ni kan, ataupun ahli keluarga dia. Okay, Zaf, you start from somewhere, kita bincang panjang selepas itu. Mungkin saya sebut lah, Ustaz pun duk tanya saya pasal masjid hunting ni kan. Dan saya nak menyebut kembali yang bahawa krisis rumah tangga ni ada beberapa fasa kan. Jadi kepada pasangan yang di luar dan mungkin fasa 3, macam saya katakan, secara teknikal masih berkahwin tetapi tingkah laku sebagai dah bercerai kan. Nak berbuka bersama pun sukar kan. Tapi bila kita dah ada mindset, kalau betul daripada episod pertama tu kita dah ubah mindset kita dah ada expectation yang norma baru, norma sementara kan, sementara Ramadan ni berbeza. Jadi mungkin boleh menyediakan perkara-perkara yang selalunya kalau dah berumah tangga tak dapat buat kan? Sebab kita kalau berbuka puasa di masjid sebenarnya ada keindahannya
keindahannya, kenikmatannya buka puasa bersama, dan dapat juga merasai berbuka puasa di masjid-masjid yang berlainan dan tertentu. Kepada mereka yang mungkin ada anak-anak, untuk cara nak buka puasa, mungkin juga boleh mengajak anak-anak berbuka puasa di masjid, kan, bagaimana nak merasakan kemeriahan berpuasa beramai-ramai di masjid. Seronok sebenarnya. Berbeza daripada time biasa. Ni adalah healing lah, bercuti lah, pergi tempat lain untuk tukar mood kan. Ni bulan Ramadan kita healing cara masjid hunting. Menarik. Masjid hunting dia sebab macam ni, dari segi psikologi kan, sebab kalau dah orang dalam krisis tu, tak kiralah suami isteri, ada kalanya suami isteri tu memang dia lebih rela, dia lebih rasa relax kan, macam okey, leganya tak payah nak buka bersama, sebab macam kita kata tadi, ramai kena berpura-pura kan, berpura-pura sebagai happy kan. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya dia lagi teruk. Ada satu benda mungkin saya lupa nak sebut. Dalam krisis rumah tangga, tak kisah di dalam atau luar Ramadan, kita di Majlis Sakinah ada satu rule lah dipanggil kan, ataupun satu step yang utama yang perlu dibuat dalam mana-mana krisis adalah jangan memburukkan keadaan. Macam kita kata kan, dalam kalau sesiapa macam kita andainya macam kanser kan, kalau stage 2, 3, 4, perkara yang kita nak buat ialah kita tak nak bagi tu kanser tu kalau stage 2 masuk ke stage 3. Sama juga dalam krisis. Perkara yang kita tak nak memburukkan keadaan. Jangan memburukkan keadaan. Ya. Macam kita kata, macam kita dapat beberapa input daripada episod lepas, berpura-pura nak bahagia ni sebenarnya memburukkan keadaan. Lagi memburukkan. Ya. Orang yang berpura tu kena berpura, dia pun rasa tak sedap hati, dia pun rasa macam benda ni adalah benda yang dia rasa tertekan. Orang yang dia cuba berpura pun boleh rasa dia berpura. So walaupun niat dia mungkin baik, tak apalah saya pergi saja, saya cuba, saya upaya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi situasi dia sebenarnya memburukkan keadaan. Itu mungkin yang individu yang buat tu, dia buat pula atas prinsip tak nak burukkan keadaan. Betul. Tapi silap lah. Betul. Niat dia satu yang baik, tetapi orang kata dia punya result tu berbeza. Result dia orang kata negatif. Kan? Tak sampai. Dan juga kadang-kadang kalau kita nak berbuka puasa, mungkin kalau tahulah pasangan yang dalam krisis ni, nak berkomunikasi pun tak tahu hari nak makan apa, you nak buka you kan, susah tu. Susah. Yang nak tanya pun susah, jawab pun susah. Nak tanya pun betul. Tanya pun susah, jawab pun susah. Mungkin senang, mungkin sekarang ni boleh menghantar satu message atau teks yang menyatakan okey, mungkin tahun ni kita kena menyambut Ramadan yang berbeza. Mungkin berbuka puasa kita tak payahlah nak masak ke apa ke kan. Sebab niat tu kan, mungkin seorang kata, si isteri lah, saya bagi contoh, isteri kata tak apalah aku masak je lah. Suami pula tak apalah aku beli je lah makanan. Tak malah kan. Niat tu masing-masing tu baik, berbeza. Tapi bila balik tu nanti sebab tak ada komunikasi. Si suami kata, "Lah, kau ni saja je aku dah beli makanan, kau masak." Si isteri pula, "Lah, kau ni tahu aku dah masak saja tak nak makan masalah aku. Kau beli juga makanan kat luar tu." Jadi mungkin menghantar satu message mengatakan kita akan menyambut Ramadan dengan berbeza. Saya rasa ini adalah cara biasa kita akan berbuka tahun ini. Dengan saya akan membeli juadah di mana-mana ke, ataupun saya akan berbuka puasa di masjid hunting ke kan. Juga boleh satu, orang kata bukan saja alasan, tapi orang kata take advantage lah, make the best of the situation kan. Di mana mungkin boleh juga menjadi volunteer di masjid untuk nak menolong membuka puasa kan? Jadi menyibukkan diri dengan cara yang baik, yang beribadah, tapi pada masa tidak juga memburukkan keadaan. Macam tu kan. Itu baru bab berbuka. Mana kata lah kita cuba buat yang sehabis baik dalam ruangan yang terhad kan. Terbaiknya makan bersama kan. Tak boleh makan bersama dengan maksud kata semeja begitu, dengan suasana meriah di rumahnya. Cara tadi makan di luar, buka di masjid. Dengan itu.
Kalau katakan kena buka bersama di rumah pun, kan, mungkin boleh tentukan adakah isteri ni nak masak. Tadi. Jadi kalau masak pun kena kata norma sementara kan, Ramadan ni expectation ni bukannya orang kata 5 dish meal bukannya ada 5 lauk pauk Mungkin masak dia simple ataupun dah ada arrangement yang makanan akan dibeli. Tetaplah asas dia kena ada juga satu bentuk komunikasi yang walaupun teringkas mungkin lah. Kalau tak ada tu jadi samalah juga tadi. Komunikasi awal tidak ada. Dan cara komunikasi itu pun kena berpada. Cara komunikasi itu tidak boleh terlampau berpanjang, tidak boleh terlampau ringkas, tapi saya katakan andainya macam kamu berkomunikasi dengan rakan sekerja, dia ada hormat, dia tidak terlampau ni kan, dia orang kata cordial. Sekadar perlu. Sekadar perlu, betul. Sekadar perlu. Jadi masing-masing tidak ada apa-apa tekanan, pressure untuk nak menggembirakan pasangan masing-masing kan. Sebab sekarang ni dua-dua tengah hurting panggil kan. Tengah hurting, dua-dua tengah hurting. Jadi untuk nak memberi tu mungkin tidak banyaklah nak memberi, tidak ada banyak tenaga atau tidak banyak perasaan untuk memberi. Jadi sekadar saya cakaplah sekadar jangan burukkan keadaan. Jadi kalau pasangan seorang tu pergi majlis hunting ke kat luar sana memburukkan keadaan, jadi mungkin boleh buka di rumah, tetapi dengan ada komunikasi yang sekadar perlu, yang boleh faham dan adakah makanan itu akan dibeli ataupun akan disediakan dengan kata sederhana. Maknanya kita buat satu supaya tak lagi membuatkan keadaan menimbulkan salah faham tadilah. Boleh jangka dah kan. Dia tidak boleh kata macam faham lah kan. Balik kerja tu berhentilah tepi bazar Ramadan balik beli bukan macam tak boleh expect macam tu dah. Isteri pun suami pun faham lah, awak duduk balik rumah dulu masaklah, tak ada dia kena ni. Saya nak ni ini sangat-sangat bahaya. Awak tu faham je lah. Awak tu itu adalah satu ungkapan ataupun yang jadi lagi berat dalam isu krisis rumah tangga di bulan Ramadan. Awak tu faham lah. Tak boleh ada. Tak boleh ada awak tu faham. Kita kena jelaskan. Menarik. Itu baru satu aspek dalam kita kena mengatur Ramadan ni kan. Baru berbuka tu. Itu pun secara umum kan. Rasa untuk lebih lanjut mungkin perlu ada consultation, rundingan dengan pihak Masyakinah. Sebab lain situasi, lain dia punya orang kata cara tindakan approach yang berkesan dia. Baik, berbuka. Macam mana pula dengan aktiviti Ramadan yang lain seharian itu? Kalau mungkin masing-masing bekerja, saya tak ada isu sangat. Letaklah seketika itu kan. Suaminya, isterinya tempat kalau duduk kerja. Ataupun salah seorang pun. Tapi mana berlainan tempat. Anak-anak sekolah. Tapi mari je cuti Sabtu Ahad. Duduk kat rumah. Dia lain lah pula kan. Bagaimana tu? Kemudian tak cerita lagi pasal sahur. Ada tips-tips sebagainya? Okey. Kita nak cerita mungkin dua perkara yang pembukaan dan penutupan kan. Jadi tadi kita cakap ataupun permulaan. Tadi kita cakap pasal berbuka. Sekarang kita boleh cakap pasal bersahur ataupun bermula ni kan. Jadi saya berpendapat lah sahur ni juga adalah satu masa di mana perlu ada, bukan saya bukan kata perbincangan, tetapi kita perlu communicate dengan orang kata cara yang perlu kan, di mana mungkin sahur ni pun tidak boleh dalam norma baru sementara Ramadan ni, kena ada beberapa ada expectation untuk bersahur. Bermaksud kalau anda biasa sahur dengan ada makanan yang baru, yang fresh dimasak pagi-pagi tu, mungkin sukar. Okey, sukar. Dan antara tips yang boleh ialah ini mungkin satu peluang untuk anda bersahur cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini saya juga amalkan, saya belajar beberapa tahun yang lalu dan saya amalkan, di mana Rasulullah SAW dia bersahur dengan kita ni buah kurma ni. Dia bersahur dengan buah kurma. Saya makanlah 3 ke 5 ke 7 ke beberapa banyak. Dan ada kalanya minum susu, ada kalanya minum air kosong. So ramai orang kata tak boleh tu, tak tahan tu kan. Saya buat eksperimen di mana satu hari saya sahur dengan kurma, satu hari saya sahur dengan makanan berat. Apa yang saya dapat bila saya makan berat tu,
lunch time saya akan crash. Di mana kelaparan tu akan datang. Tetapi mungkin Ustaz boleh terangkan kan, dia punya keajaiban je bila kita sahur cara Rasulullah SAW. Saya tak rasa lapar satu hari pun. Saya okey. Kan? Pening kepala lain cerita lah, migraine tu lain cerita. Tapi kelaparan tu tidak dirasai apabila saya mengikut cara Rasulullah SAW bersahur. Ya. Ini memudahkan cara sahur. Jadi terutamanya bila dalam krisis, bila sahur tu jadi ringan, tidak ada keperluan untuk pasangan masing. Ini lebih kepada isteri nak menyediakan makanan. Okay? Dalam krisis tu isteri mungkin dah macam orang kata dah tawar hati, panas, kau pergi mampus lah punya mindset punya. Lagi-lagi kau makan sahur ni kan. Si suami pula apa hal kau isteri ni semua. Jadi itu kembali kepada kita punya prinsip pertama, jangan burukkan keadaan. Jangan burukkan keadaan di mana okey tak apa, ini adalah norma baru. Kalau katakanlah tak boleh tinggalkan nak makan juga, tapi tahun ni mungkin anda berpeluang untuk nak bersahur cara Rasulullah SAW. Itu adalah satu tip lah. Di mana kan. Jadi tahulah Ustaz pernah ada beberapa orang kata advice kan, ataupun nasihat kepada pendengar kita. Cara sahur ni boleh tak boleh Ustaz? Saya cuba, saya rasa okey. Saya rasa memang saya lebih gemar sekarang ni bersahur cara makan kurma dan minum air. Saya akan sediakan susu ataupun soya bean dengan minum air sikit lah. Saya kena cubalah tahun ni, Ramadan kali ni. Kita sama perbincangan lagi selepas pada ni, sebab nak sembang panjang lagi tu. Sahur boleh ke tak, saya pun ada beberapa poin mungkin boleh respon, tapi kita rehat dululah selepas ni, insya-Allah. Bismillah, kita kembali kepada episod kedua dan segmen kedua kita. Sekarang ni saya nak bertanya Ustaz lah kan. Kita akhiri segmen yang sebelum ni. Macam mana, apa pandangan Ustaz? Saya seperti mana awal-awal saya sebut dulu, episod pilot, saya hadir menerima jemputan Zaf pun lebih hati motivasi nak belajar, nak mengenali, dan memang saya dapat dah setakat ini pun, ya Allah, suasana dunia yang berbeza, pasangan yang teruji ni lain dan kita yang tak teruji sangat. Itu paling tidak membuatkan saya lebih bersyukur dengan keadaan sekarang. Allah tak uji sangat bab ni. Kalau diuji, tak tahulah macam mana. Boleh jadi klien utama My Sakinah kan. Baik, walaupun begitu, mendengar tadi tips yang dikongsikan tentang bagaimana nak menghadapi pengurusan buka, sahur, tetap bincang lagi yang lain kan seperti ni, saya membayangkan itu bagi situasi yang macam Zaf sebut tadi lah. Kalau penyakit kanser yang tahap 3, tahap 4 yang tak nak buat apa dah kan. Saya ingat kita boleh lengkapkan juga dari sudut yang tahap 1 ni. Tahap 1 ataupun mungkin awal tahap 2 kan, yang tak berapa teruk lagi, adakah terus nak diambil tindakan tadi? Selagi boleh kita bukan kita mendekati dengan yang normal, itu lebih baik kan. Jadi atas dasar itu, kalaulah ada pasangan yang teruji ni dalam ruangan-ruangan yang boleh lagi dia usaha, jadi saya nak ingatkan ataupun kita ulang kaji tentang sunnah Nabi ataupun dalam menghadapi Ramadan ini, iaitu makan bersama lah. Kalau tadi macam ke arah ni kan, ni makan bersama. Kalau boleh di-adjust lagi, baik pihak suami ataupun isteri. Kita sebut ni kenapa? Kerana makan bersama itu sunnah. Dan sunnah yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Baik di luar waktu Ramadan, apatah lagi dalam Ramadan. Dan saya ada pengalaman, bukan pengalaman peribadi, tapi pengalaman mendengar pengalaman orang. Dia tapi pengalaman saya dengar tu dia membentuk pemikiran tindakan sehingga pada hari ini. Itu poin yang kedua saya nak kongsi. Sebelum pada tu, iaitu tentang makan bersama ni. Jadi saya ada buat carian sikit, ingat apa hadis Nabi SAW tentang makan. Ada hadis dari Abu Daud. Satu hari sahabat Nabi datang mengadu kat Nabi kan, ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'. Rasulullah, macam mana Rasulullah, kami makan tapi tak kenyang kan. Apa jawab Nabi? Nabi tak jawab. Nabi ni sebagai kaunselor, Nabi tanya soalan. Terus Nabi diagnose. Nabi kata, fala'allakum taftariqun. Tantah kamu ni masing-masing makan sendiri-sendiri.
Qalu na'am, betul Rasulullah. Memanglah. Saya logik pun begitu. Kita makan, kita nak rasa makan banyak kenyang ni makan seorang, satu portion kita seorang, tak berkongsi dengan orang lain. Tapi dari segi hakikat yang kita tidak tahu, keberkatan yang Allah campakkan tu berlainan. Dan Nabi kata, boleh jadi kamu makan masing-masing. Betul lah. Nabi pun kata apa? Fajtami'u ala ta'amikum. Jadi isu kamu kata apa tadi, makan tak kenyang, solution dia fajtami'u ala ta'amikum, makan berjamaah, makan sama-sama. Wadhkuru smallahi alaih yubarak lakum fi yubarik lakum fi, kamu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan itu benda yang besar, keberkatan benda yang tidak nampak, iaitu ekstra ataupun bonus yang Allah beri dalam bentuk yang kita tak nampak, kesihatannya, dari perhubungannya. Makna kata apa? Kalaulah boleh diusaha untuk makan bersama suami, isteri ataupun anak-anak, usaha untuk makan bersama, Allah campak keberkatan. Mungkin dengan itu asbab jadi lekat balik hubungan itu. Isteri masak tak pernah lah, kalau sebelum pada saya nak bayangkanlah situasi, tak pernah masak ni, tiba Ramadan tu dia tunjuk skill, tunjuk skill masak. Mungkin suami yang sebelum ni agak renggang, tertarik. Allah alam, ni sebagai teori, sebagai andaian sahajalah. Tetap yang saya nak sebutkan iaitu hadis Nabi, sunnah Nabi itu, iaitu makan bersama. Itu satu. Yang kedua, saya kata tadi pengalaman. Sebelum saya syarah di tak boleh sebutlah kat sini sebab dia national kan, di sebuah satu institusi, pelajar saya pelajar lepasan SPM, diploma dan sijil masa itu, satu tahun Ramadan saya buat survey, buat tinjauan. Saya ingat ada 3 atau 4 kelas, dan saya buat survey tu tanpa ada jangkaan lagi. Tak ingat kenapa saya buat survey tu, saya saja. Tapi start daripada kelas pertama, saya buat kelas yang kedua, buat kelas yang keempat, dan nampak result. Soalan saya dalam kelas, saya kata, Ramadan ni, apa paling kamu seronok? Setiap kali datang Ramadan ni, apa paling kamu seronok? Zaf agak-agak apa jawapan? Antara kata 1-2 jawapan popular. Budak SPM, lepas SPM, budak remaja lah. Benda apa yang paling diseronok setiap kali datang Ramadan? Kalau betul buka puasa, tak buka puasa, mungkin dia dapat bersama masa Isyak, masa tarawih. Bersama dengan? Kawan-kawan je lah. Baik. Okay, itu mungkin antaranya, ya. Jangkaan saya masa saya tak jangka, saya duk ingat budak-budak doa dia kata pada sonok Ramadan, lepas tu nak raya lah. Betul, nak berbuka, cari baju raya, ingat benda yang happy-happy. Tapi yang mengejutkan, saya buat macam mana masa tu dalam kelas. Sebab budak masa tu baru, betul. Baru saya teringat awal semester, pelajar pun baru, kita nak engage, nak ni. Saya buat keadaan tanya soalan dan pelajar dia agak malu nak respon, tulis. Masa ambil data kertas, tulis. Kita kumpul jawapan tu. Saya pun baca satu. Dalam kelas ada 20-30 orang pelajar. Baca majority kelas pertama, jawapan hampir sama. Walau dia tak kenal ni awal-awal, iaitu dapat berbuka bersama keluarga. Itu benda paling dia seronok. Saya tak sangka betul ni. Kemudian saya tanya, baru dapat nampak hakikatnya. Saya buat buat yang sama untuk kelas kedua, kelas ketiga, keempat, sama. Nampak majoriti menjawab benda paling seronok datang Ramadan dapat makan bersama keluarga. Kemudian tu dalam setiap kelas saya tanya, kenapa macam tu? Apa yang berlaku? Barulah dapat tahu realiti. Sebagaimana realiti ni, pasangan teruji ni saya pun baru tahu. Ini realiti anak-anak yang mungkin dalam menjadi mangsa ibu bapa yang teruji, yang berpisah ni. Ada seorang tu kata, Ustaz, dan ini rata-rata jawapan mereka, Ustaz, kami nak dapat makan bersama mak ayah semeja depan time Ramadan ni. Time Ramadan saja. Saya dengar tu mari sebab, mari apa dia tu. Dah sebelum ni macam mana? Kalau hari sebelum pada ni, mak ayah bekerja, kan? Yang bertanggung ayah bertanggungjawab, mak bertanggungjawab, kata bagi duit lah. Bagi duit sebulan, ada bagi duit seminggu sekali. Lepas tu balik tanya, dah makan belum? Makan dah. Itu je lah. Masing-masing makna kata daripada pagi sampai malam, pandai-pandai lah kau. Yang bertanggungjawab, bagilah makan. Tanya khabar itu. Untuk nak makan sekali, tak.
Tapi mari dia Ramadan dia kata mereka, Allah, boleh kami makan sekali, mak ayah duduk makan sekali. Yang tu yang paling seronok. Allah, saya dengar Allah kata. Mana ini antara bentuk keberkatan makan bersama tu, kita tak rasa, kita tak tahu. Jadi Zaf, panjang jawapannya ni apa respon dia begitu. Saya ingat kalau pasangan yang masih lagi belum begitu parah kan, yang dah parah mungkin cara Zaf tadi, yang belum, kalau ada ruang lagi, usahakan untuk dapat makan bersama. Itu sunnah Nabi, dan di sana ada keberkatan sebagaimana mungkin dipotretkan melalui kisah ataupun pengalaman pelajar-pelajar saya itu. Itulah Zaf untuk sementara. Bagus tu, aku rasa bagus tu perkongsian tentang hadis makan bersama tu. Saya baru teringat balik saya pernah lalui. Saya rasa Nabi SAW pun dia kalau makan tu dia takkan makan seorang. Dia akan cari orang makan bersama dia kan, sebab keberkatan tu. Bagus peringatan untuk semua orang. Dan tapi masa sama juga saya nak menyatakan kepada pasangan kat luar sana tu, saya rasa dia orang tahu makanan bersama ni masa Ramadan, dan juga memberi tekanan atau pressure kepada masing-masing apabila tidak boleh berlaku. Kan, jadi berat tu. Jadi itu yang pergi kepada masjid hunting tu alternatif. Tak boleh makan sekali semeja, tak apa, kita buat yang version yang kurang tapi masih lagi dalam bidang kalau dapat makan, boleh makan semeja, kalau tak sanggup nak masak tak apa. Kita uruskan untuk beli makan. Boleh makan kat rumah, tapi at least kita makan bersama. Kan. Mungkin insya-Allah mula-mula 10 hari pertama dia beli, mungkin lepas tu dia lembut hati dia nak masak. Betul. Insya-Allah. Insya-Allah. Okay, Zaf. Sambung. Sambung lagi tips ni. Saya ingat isu pelbagai kan, situasi pelbagai, kita nak mengurus Ramadan ni pun banyak dia punya rutin dia, berbuka sudah, bersahur pun sudah. In between, di tengah-tengah tu pengurusan solatnya kan. Ni saya tengok list semua banyak ni pasal solat ni. Yes, jadi Zaf kena berkongsi. Saya tak nak menghalang, saya mencelah sikit-sikit saja lagi. Lebih saya takut marah nanti yang mendengar. Duduk dengar ulasan ustaz, nak dengar ulasan Mai Sakinah, tips tu. Apa tips untuk aktiviti rutin Ramadan yang lain, solat ke masjid dan sebagainya? So saya tak boleh cover semua situasi, tapi mungkin satu situasi ni di mana bila pasangan dalam krisis dan nak pergi solat ni dah berseorangan. Allah. Kan? Ataupun masing-masing nak pergi solat kepada masjid yang berbeza. Ini adalah realitinya. Bagaimana? Isu ni adalah apabila kalau seorang ibu tu ada anak tu anak lelaki, tak boleh masuk kepada ruang solat perempuan. Dan kepada para suami, kalau bapa tu anak perempuan, kan, ini jadi permasalahan kan. Pertama sekali, kalau nak beribadah masuk tarawih dan ada anak, saya rasa tip pertama ialah untuk mencari masjid atau surau di mana dia orang kata child friendly. Dia mesra dengan kanak-kanak. Para jemaah dia pun faham yang kita membawa anak tu dalam saf, ialah kita, anak tu dengan kita kan, sebelah kita kena jagalah kan. Dia berbeza kalau anak tu masih kecil kan, dan masjid tu mengamalkan yang saf-saf kanak-kanak semua di belakang. Itu jadi masalah sebab dia tak boleh pantau anak dia. Anak dia kena biar kat belakang kan. Jadi anak tu tahu buat apa pun tak tahu. Saya sebenarnya saya tak bersetujulah dengan masjid-masjid yang buat saf-saf di mana anak semua letak, budak-budak semua letak kat belakang kan. Kalau letak anak-anak semua, dia orang akan bermain lah. Kan? Sepatutnya kita selang-seli anak-anak tu, kita pun pantau, kita pun bantu dia untuk mengajar bagaimana nak bersolat kan. Budaya berbeza kan. Kalau di masjid di negara Arab lain. Lain, kita nampak selang-seli ayah anak buat di Malaysia, tengok tempat jugalah. Saya pernah kena marah dia juga. Orang tarik anak kita ke belakang. Sudah. Kan. Lain. Dan saya rasa untuk pasangan yang bermasalah sekarang ni adalah bila nak beribadah tu, antara tipsnya adalah kepada pergi tempat yang kawan dia ataupun keluarga lain pergi, di mana kalau si isteri ada anak, pergi dengan kawan yang suami dia ada. Kalau dia ada anak lelaki, terutama anak lelaki kalau 6-7 tahun, memang tak boleh solat bersamalah dekat tempat solat perempuan kan. Jadi boleh minta kawan ataupun kawan suami kepada kawan ataupun keluarga lain untuk menjaga anak lelaki dia kan. Sebab anak tu kalau 2-3 tahun tu okey. Dia kita boleh bawa ke mana-mana kan. Orang pun
kalau jemaah faham tu dia tak kisah. Sama juga kalau dengan seorang bapa yang nak bawa anak perempuan dia mungkin 6-7 tahun untuk nak bersolat, untuk nak beribadah tarawih kan. Kena cari, mungkin pergi tempat member dia kan, kau pergi solat kat mana? Aku join kau. Isteri kau datang, bini kau datang tak? Datang? Tolong bantu anak aku nak teman dia nak tarawih kan, nak jaga dia kan. Jadi dan ada, saya rasa itu antara taktik-taktik bagaimana nak menguruskan apabila dia solat ataupun pasangan dah nak pergi nak solat berasingan. Atau boleh juga Zaf, saya terfikir ni. Dulu UAE tak tahu zaman Zaf ada tak, zaman saya ada. Masjid kita UAE kan, dia Ramadan dia sediakan bilik kanak-kanak, bilik permainan kanak-kanak yang ada fesi jaga kan. Seronok sangat. Saya ingat awal-awal dulu kita duduk di sekitar Gombak kan, kita pergi solat di Masjid UAE tu kerana itu anak-anak ada orang jaga, dan bukan sekadar dibiar kosong. Ada pelajar-pelajar yang ni buat aktiviti anak-anak melukis, kita pun boleh solat yang tenang. Anak kita pun ada pengisian ada apa. Jadi konsep ni kita sebut di sini, mungkin ada yang mendengar AJK surau atau masjid, dia boleh apply, besar pahala tu kan. Kita boleh buat ruangan sebegitu, kemudahan sebegitu. InsyaAllah membantu. Sebab saya percaya ada juga saya tahu pasangan-pasangan yang bila dia dalam situasi di mana dia dan pasangan dia dah mengamalkan ataupun nak beribadah sendiri dan dia tak ada tempat kan, dia tak pergi. Dia solat kat rumah, dia tak nak pergi masjid kan. Walaupun bukan wajib, tapi ialah antara kemeriahan Ramadan adalah untuk kita pergi bertarawih kan. Sayanglah. Saya kembali prinsip tadilah, jangan memburukkan lagi keadaan kan. Ya. Lagi buruk terus tak ni. At least kita tak boleh buat 100%, 90%, 80%. Cari yang kurang itu. InsyaAllah. Baik. Ada apa-apa lagi sebelum kita rehat dan kembali ke segmen terakhir? Mungkin segmen terakhir nanti mungkin saya nak berceritakan apa yang boleh dibuat secara individu. Menarik. InsyaAllah selepas ini minum air dulu. Okey. Ramadan belum terkaman 2 Ramadan. Assalamualaikum, kembali semula ke episod kedua edisi khas Ramadan dalam podcast Borak-Borak Rumah Tangga. Kita dah berada di segmen terakhir dalam episod ini. Berbual memang tak habis lah kan. Nanti nak balik buka puasa pula ni, siap-siap kan. Baik, kita masih lagi bincang tadi tentang tips-tips. Zaf ada banyak sebut dari masa kita rehat, nak cerita tentang ni pula. Mungkin selebihnya kena buat episod lain lah. Cuma dia biasa dia bercakap, dia tak berhenti. Saya nampak tema tak dirancang untuk episod kali ini. Tips tadi, jangan memburukkan keadaan kan. Saya teringat apa? Teringat sebuah hadis, sebuah babak dalam rumah tangga Nabi yang terakam dalam buku As-Samgar Rumah Tangga Nabi yang menyelahkan prinsip tu. Jadi kita tahu kalau kita ingat kisah Nabi ni, kita mungkin boleh amal, teringat untuk kita mengamalkan prinsip ni. Iaitu kisah, kalau Zahul baca buku lah, kisah isteri Nabi jatuhkan talam tu. Kisah dia begini, ringkas je. Satu hari Nabi buat makan. Ada cerita makan juga. Buat makan di salah seorang rumah isteri Nabi SAW. Ada sahabat Nabi ramai di situ. Jadi isteri Nabi yang jatuh rumah duduk kat dapur lah, duduk siap apa semua begini. Lalu kemudian datang hamba dari isteri Nabi yang lain di rumah yang lain, bawa satu talam makanan, bawa masuk dalam, mana kata nak hidang, nak bawa ke tetamu lah. Isteri Nabi yang jatuh rumah tu, dia keluar depan orang ramai, dia pukul tangan khadam tu, jatuh talam tu, terbelah, terburai, berselerak makanan tu. Nabi ada, sahabat-sahabat Nabi ada. Bayang Allah, malu depan orang ramai kan. Itu. Kat sini dah yang menunjukkan prinsip tadi, jangan memburukkan keadaan. Apa yang Nabi buat? Nabi sendiri cantumkan semula talam. Talam zaman itu dibuat dari kayu. Dia jatuh, dia terbelah. Infalaqat. Terbelah. Cantumkan semula, kutip sendiri. Makanan letak balik atas talam. Kemudian Nabi kata kepada sahabat Nabi, gharat ummukum. Biasalah orang perempuan, biasalah puan kamu cemburu. Anda tahu sebab, tak cerita panjang sebab apa ni, tak marah isteri. Biasalah orang perempuan cemburu. Kulu, jom makan. Makan. Habis cerita.
Kat sini ulama hurai panjang sebab Nabi ada pilihan yang banyak, ataupun kita dalam situasi itu kita boleh mungkin buat tindakan yang lain. Masa tu ada sahabat Nabi, ada khadam, ada Anas yang menceritakan hadis tu, ada isteri Nabi yang buat hal ni kan. Nabi boleh suruh awak jatuh awak kutip balik kan, ataupun tak suruh ni suruh sahabat Nabi siapa-siapa tolong kutip balik. Tak, semua tu Nabi tak buat dan ada hikmahnya, Nabi buat sendiri tu. Itulah prinsip tadi, tidak memburukkan keadaan. Settle isu tu. Panjanglah cerita tapi saya teringat yang tu lah, tidak memburukkan keadaan. Jadi ini saya kata tema perbincangan tadi di sebalik tips-tips tu, buat yang ni tak boleh buat tu, buat yang tu kan. Baik, itu daripada saya lah. Zaf, masa yang singkat ni. Sambung, apa tips lagi? Okay, saya rasa tip pertama ialah kena baca buku Asam Garam. Saya pendengar semua kena beli buku tu, kena baca. Banyak cerita-cerita. Dan inilah kita punya tujuan di mana kita nak mengaitkan sirah ataupun pelajaran daripada Nabi SAW 1400 tahun lalu dan bagaimana ia masih relevan pada hari ini ya. Okey, tips-tips ya. Okey, kita tak boleh cover banyak sangat tips. Saya cuba akan memberi beberapa yang saya rasa boleh diamalkan. Okay. Dan salah satu perkara yang boleh tidak memburukkan keadaan dan juga memberi anda peluang untuk nak memulihkan rumah tangga dalam masa Ramadan ni adalah untuk menjaga diri sendiri. Okay. Bagaimana kita sekadar diri sendiri ni kita boleh membina perasaan yang lebih positif. Okay. Dan ada satu konsep ni dipanggil biohacking. Oh, okey. Biohacking di mana kita melakukan perkara-perkara eksternal luaran supaya perasaan emosi kita dalam badan kita rasa lebih positif, lebih gembira. Itu kan dia sikit lah nak katakan awak buat ni terus jadi happy, tidak. Tapi kalau 2-3% sini, 5% sini ni kan, kita combine lama-lama kita 50% lebih gembira, lebih positif kan. Dan biohacking ni saya nak bagi 3 tips saja, 3 perkara. Satu perkara ni dia juga ada berkaitan dengan cerita dari ustaz yang telah berkongsi tentang dan mengingatkan saya juga tentang perang Badar berlaku di Ramadan. Okay. Bulan Ramadan ni Nabi SAW dan sahabat dia berperang, ya, dan bermaksud dia tidak pasif dan dia tidak duduk rumah tak bertenaga kan. Okay. Antara biohacking adalah movement. Pertama sekali adalah movement kan, pergerakan, bergerak. Okay. Jadi walaupun kita bulan Ramadan ni kita penat, tetapi apa yang kita boleh lakukan adalah mungkin untuk berjalan, walking kan. Pastikan anda ada 10,000 steps. Dan 10,000 steps ni dia kalau orang yang di luar ataupun perkara-perkara kalau di rumah boleh berjalan ke masjid daripada naik motor ke naik kereta, kalau tak surau tu di kawasan perumahan boleh berjalan, pergi ke mana-mana parking dengan secara orang kata consciously kan, kita parking jauh supaya kita dapat berjalan kan? Dan kita nak increasekan kita punya movement, sebab bila kita bergerak tu sebenarnya dia akan membuat diri kita rasa lebih sedap lah. Dia akan release beberapa sel-sel seperti endorfin semua. Itulah biohacking pertama. Okay. Biohacking kedua adalah untuk menjaga makan sebenarnya. Okay. Dia orang kata you are what you eat. Okay. So kalau anda makan makanan yang berminyak, makanan yang tidak sihat, cuba lepas katakan okeylah, alhamdulillah kita dah boycott McDonald's semua sekarang kan. Tapi sekarang ni kalau makan makanan-makanan yang orang kata processed food macam tu kan, yang tidak berkhasiat, cuba orang kata teliti ataupun melihat ataupun nilai perasaan anda selepas sejam lepas makan tu. Dia memang jauh berbeza. Kalau anda kena orang kata kena exercise ke, kena bersukan, dia beza kalau anda sebelum bersukan 2-3 jam sebelum bersukan anda makan makanan yang sihat dengan anda makanan benda fast food. Tenaga dia pun berbeza kan? Jadi kalau bila berbuka puasa, bila bersahur kan, daripada kita makan makanan yang berminyak, makan makanan yang tidak sihat, makanan-makanan yang processed food semua, cuba makan makanan yang sihat. Ini kita kena accept yang sekarang ni rumah tangga dalam masalah krisis. Inilah norma baru sementara Ramadan ni kan, dan nak berusaha nak cuba untuk nak memperbaiki keadaan kan. Jadi
perkara ni mungkin orang kata susah lah makanan-makanan tak apa-apa sihat ni. Tapi ini yang perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk nak biohacking perasaan. Antara faktor-faktor luaran lah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ni saya rasa akan sangat berguna kepada pendengar sebab dia berkenaan tentang tidur. Ramadan ni kita kurang tidur kan. Antara saya tengok kat dalam komen-komen ni pun banyak para isteri dan suami berkata macam mana ni saya tak cukup tidur kan. Saya kena bangun sahur, kena ini, kena itu semua kan. Tak cukup tenaga. Okey. Saya bagi satu biohack untuk tidur. Okey. Tidur kita ni berada dalam kitaran 90 minit. Okey. Setiap 90 minit ni kita nak tidur, kita nyenyak dan kita masuk dalam kita panggil REM state, rapid eye movement. Okay. Dan dia akan kitaran ni rapid eye movement di mana mata kita ni dan masa tu kita selalunya bermimpi. Okay. Dan kita kena keluar balik dalam kitaran 90 minit. Jadi anda akan lebih bertenaga sekiranya kalau tidur 4,5 jam 90 minit kali 3 berbanding dengan anda tidur 5 jam. Ulang semula. Anda akan lebih bertenaga kalau tidur 90 minit darab 3. 3 jam. 4,5 jam. 4 jam setengah. Sejam setengah, 3 jam, 4 jam setengah. Okey. Kalau anda kena bangun pada pertengahan kitaran, maksudnya anda bangun 5.15. Lebih baik bangun 4.30. Mana dia potong 10 minit, 10 minit, 10 minit? Ya. Okey. Itu trik, antara trik dia. Seriously? Yes. Ini tidur pertama kan. So, orang tanya, okey, macam mana saya nak kurangkan tidur? Okey. Itu adalah trik pertama. Okey. Bermaksud, either anda bangun, katakan kita ambil sebagai contoh. Anda pergi tidur 12.30 malam. Okey. So, waktu-waktu kitaran 90 minit berakhir adalah 1.30 pagi, 3 pagi, 4.30 pagi, 6 pagi, 7.30 pagi macam tu. Kalau anda kena bangun 6.30 dengan 6, baik bangun pukul 6. Di mana pengakhiran kitaran 90 minit tu. Dia bukan kira ambil paling banyak selagi boleh, bukan. Dia kena fix masuk dalam ganda 90. Jam setengah. Ya. Faham. Ya. Okey. Menarik. Itu adalah kitaran. Kedua adalah bila anda dapat kitaran ni. Dan kita boleh mengambil hadis ataupun sunnah Nabi SAW di mana Rasulullah SAW telah orang kata memberi nasihat kepada kita untuk tidur kalau anda tidak ada urusan penting selepas isyak, tidur. Kan? Sebab kitaran yang anda dapat dalam tempoh, dalam waktu pukul 10 malam sampai 2 pagi berbeza dengan kitaran di luar. Dia waktu tu. Sebenarnya kalau anda dapat katakan 3 kitaran ataupun 6 kitaran dan termasuk dalam 10 malam hingga 2 pagi tu, sebenarnya anda akan fresh. 10 hingga 2 pagi. Ya. Itu waktu terbaik. Itu adalah waktu terbaik. Okey. Dan katakan kalau terpaksa nak, ini adalah antara orang kata biohack yang digunakan oleh para billionaire yang dia orang tu kalau boleh tak nak tidur kan. Tapi perlu tidur. Jadi bila perlu tidur tu bermaksud dia orang akan tidur dia orang tidur awal, dia orang bangun pagi-pagi. Dan dia akan dia akan buat kerja dia di pagi-pagi buta, dia akan start kerja awal. Sama juga kalau kita tengok daripada orang kata daripada jadual harian Nabi SAW kan, dia selalunya tidur lepas isyak dan dia akan bangun untuk tahajud, dia akan bangun pagi kan. Dan orang bertanya mana dapat masa ni sebenarnya. Dan ini adalah biohacking saya rasa dalam sangat-sangat berguna pada Ramadan kalau boleh, permakanan dan cara tidur. Dan ini akan mengubah mood anda. Mood anda, dan sememangnya kalau anda lebih terasa lebih gembira ataupun lebih tenang, dia juga akan kata dia pasangan pun akan terasa lah anda lebih tenang kan. Macam saya dengan ustaz ni, ustaz macam relax kan, santai,
suka buat lawak kan. Kita pun boleh borak-borak kan. Cuba ustaz serius kan. Saya pun serius kan. Macam tu lah. Andai macam tu. So ini saya bagi 3 tip. 3 tip kepada pendengar-pendengar di luar sana. 3 tips yang saya amat memerlukan. Boleh apply terus dalam Ramadan kali ini. InsyaAllah. Baik. Rasanya kita kena buat bab tidur saja pun kena ada segmen lain, ada episod lain lah tu, perbincangan ke depan nantilah. Kita rasa setakat ini saja pertemuan kita, banyak perbincangan, banyak tips yang kita dapat dan tema-temanya insya-Allah sehingga okey. So kita dah habis masa saya rasa kita nak plan setengah jam ni tak jadi jadi kita lama sikit hari ni sebab saya rasa tips ni ramai orang nak. So kita dah sampai penghujung episod. Saya sekali lagi berterima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami sampai ke episod kedua ni kan. Episod kedua Borak-borak Rumah Tangga edisi khas Ramadan. Kami berharap anda telah mendapat manfaat daripada apa yang kami kongsikan, dan kalau nak tahu lebih lanjut mungkin kita akan memberi sedikit description bagaimana nak tidur, bagaimana nak ni dalam kotak description. Dan kalau nak ada teaser episod yang seterusnya adalah kita akan recording dalam bulan Ramadan ni. Episod yang seterusnya mencabar tu. Kita akan buat orang kata midway point lah. Kita bila masuk, anda dah cuba Ramadan ni, kita tengok apa komen-komen daripada kita punya pendengar, cabaran mereka yang mereka hadapi dalam Ramadan ni, dan kita buat satu episod di pertengahan Ramadan. Dan bagaimana anda boleh nak level up anda punya usaha untuk nak selamatkan rumah tangga, melihat pada diri sendiri, nak membuat perubahan kepada diri anda untuk 12 bulan yang akan datang. Dan inilah episod yang akan datang insya-Allah ya. Dan sekali lagi kalau berminat tentang kita punya siri khas ni, sila subscribe dan jangan lupa tinggalkan komen supaya kita boleh membaca komen itu dan kita boleh mengulas kepada episod yang akan datang ya. Dan saya rasa insya-Allah kita harap dapat berjumpa lagi. Jaga cinta, jaga iman. Assalamualaikum.